kita dalam active listening yang kita telah sebut beberapa bulan yang lepas, yakni kita memberikan anggukan, menunjukkan positif terhadap apa yang dia sebut. Ya, saya faham. Jadi dengan cara ini, tuan-tuan sekalian, kita menunjukkan kepadanya bahawa kita berminat dengan masalahnya. Kalau perlu, tuan-tuan sekalian, kita pastikan kita ada buku nota yang kecil untuk kita menulis dengan ringkas apa yang dia komplainkan. Kalaulah kita merupakan sebuah organisasi yang memang bertemu dengan pelanggan setiap hari, pastikan kita ada borang khas yang kita buat yang merupakan customers complaint, yang kita boleh tulis dengan secara ringkas dan kita sign, letakkan hari bulannya dan hantarnya secara mail dalaman kepada jabatan-jabatan atau unit yang berkaitan. Itu yang ketiga, yakni jangan kita menambah kekuruhan masalah yang dihadapi oleh pelanggan yang bermasalah tadi dengan bergaduh dengannya, dengan tidak bersimpati dengannya. Gunakan, anggukkan suara kita untuk membuktikan kepadanya bahawa I'm interested in your problem, you know. Saya berminat dengan masalah yang anda ada. Itu yang ketiga. Yang keempat, terkait rapat dengan ini juga ialah kita hendaklah andaikan sekiranya kita berada dalam kasutnya, sekiranya kita ini menghadapi masalah yang sama, what would you do? Apa yang anda buat? Ini penting tuan-tuan sekalian, lanjutan dari yang ketiga tadi. Sekiranya kita tidak sampai ke tahap yang demikian, kita seolah-olah kita tidak ada perasaan owing the problem. Kita tidak ada perasaan bahawa kita ini mempunyai masalah. Tak apa, itu masalah bukan aku punya, orang itu punya. Jadi kita tidak mempunyai satu komitmen dalam untuk menyelesaikan masalah tadi. Kerana kita merasakan masalah itu bukan kita punya. Jadi dalam konteks ini, tuan-tuan sekalian, ialah andaikan tuan-tuan berada dalam keadaannya, apa yang mungkin kita buat? Mungkin kita pun apabila berada dalam keadaannya, kita mungkin juga marah juga. Jadi untuk menyelesaikan agar penyelesaian itu lebih mendalam, lebih menyeluruh dan lebih mempunyai komitmen yang mendalam, kita wajib menunjukkan kepadanya dengan melalui membuat suatu andaian seolah-olah kita ini juga mempunyai masalah sepertinya. Gunakanlah cara-cara yang ada untuk membuktikan bahawa kita bersimpati dengan masalah yang dihadapi dengannya. Itu tuan-tuan sekalian yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, seperti saya sebut dalam ketiga tadi, dengan secara resminya, apabila kita berhadapan dengan pelanggan, memang kita kena gunakan komunikasi, bahasa badan yang baik untuk menunjukkan bahawa kita berminat dengannya. Tetapi apabila kita berhadapan dengan pelanggan yang bermasalah, especially so, kita patut menggunakan kemahiran-kemahiran bahasa badan untuk secara sedar dan secara ekstra bersungguh-sungguh menggunakan ini agar tumpuan diberi kepadanya. Saya khawatir begini tuan-tuan sekalian. Kerana sebenarnya apabila kita berhadapan dengan pelanggan bermasalah, pada awalnya yang bercakap banyak itu beliau. Jadi mungkin dalam 3 minit pertama, dalam 5 minit pertama, mungkin dalam 10 minit pertama yang membuat penjelasan itu dia. Jadi kita ni sebenarnya hanya merupakan pendengar. Justru itu, become a good listener. Gunakan segala kemahiran yang kita ada dalam mendengar dengan baik. Pelajarilah secara detail penggunaan bahasa badan dalam berhadapan dengan gelagat manusia, dalam kelakuan manusia. Gunakan active listening yang baik. Sebagai contoh yang paling penting, tuan-tuan sekalian, ialah pertamanya ialah eye contact. Tunjukkan kepadanya bahawa kita ini berminat dengan menunjukkan bahawa kita menenung matanya, mukanya. Yang kedua ialah gerakkan suara kita, bahawa kita berminat dengannya. Ya, saya faham. Kalau perlu, tetapi ini bukan kita menipu tuan-tuan sekalian, mungkin dalam secara yang umumnya kita pernah menghadapi masalah yang sama. Sebut kepadanya, oh saya pun Cik Daulah, begitu juga tahun lepas saya menghadapi masalah yang sama juga. Therefore, dengan mereka ini tidak merasakan mereka ini keseorangan dalam menghadapi masalah tersebut. They are not alone in facing the problem. Dengan cara ini tuan-tuan sekalian ialah kita akan dapat menyelesaikan kerana we give the extra effort to understand him. Kita memberi suatu kesungguhan yang lebih terhadap memahami masalah. Dan biar si
pelanggan itu mengetahui bahawa kita ini benar-benar prihatin terhadap apa yang dihadapi. Kalau perlu, kita bawa dia ke tempat yang dia hendak pergi itu selepas ini. Dengan sebaik mungkin. Bertemu dengan tuan-tuan selepas ini. Bertemu dengan tuan-tuan semula. Apa telah saya sebut tadi bahawa kita mesti menunjukkan minat terhadap masalah yang dihadapi oleh beliau. Persiapan yang keenam tuan-tuan sekalian ialah, ataupun teknik keenam ialah, beri penyelesaian terhadap komplain ataupun apa yang dirungut oleh beliau itu dengan serta-merta. Maksud saya begini tuan-tuan sekalian. Orang itu datang berjumpa dengan kita dengan suatu rungutan atau komplain. Sekiranya kita kata kepada beliau bahawa tak apa, saya catat. Itu mungkin dapat menyelesaikan masalah mereka yang biasa. Tetapi perbincangan kita pada pagi ini adalah membincangkan masalah pelanggan yang bermasalah, yang mempunyai suatu tahap yang serius. Mereka itu datang secara agresif, ingin membuat komplain terhadap kita. Pandai-pandailah tuan-tuan sekalian mengukur tahap masalah yang dihadapi oleh mereka. Tetapi sekiranya perlu, kita mengatakan kepada mereka begini. Tunggu Encik Daula, nanti saya buat panggilan sekejap ke jabatan kami di Shah Alam. Katalah kita berada di Kuala Lumpur, cawangan kita di Shah Alam. Kita menelpon di hadapan beliau ataupun bawa ke meja kita, dan kita sendiri menelpon dengan secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Dan tujuannya bukan berlakon, tetapi kita sendiri pun ingin mengetahui kenapakah masalah ini timbul. Dengan cara itu, ia dapat melegakan sedikit perasaan marah orang itu terhadap kita, kerana kita menunjukkan benar-benar kita ingin dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sekurang-kurangnya, kita ini menunjukkan keikhlasan kita. Nah, sekiranya ini tidak mungkin tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya tuan-tuan ada borang. Catat dan mungkin berbincang dengan beliau cara penyelesaian kepada masalah ini. Katakanlah tuan-tuan ini memang mampu dan boleh membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah beliau. Katalah kita ini berada di bank, kerja di bank. Dan pelanggan ini berhadapan dengan teller di hadapan, dan teller atau kerani bank tersebut telah membawanya berjumpa kita ini sebagai head of current account ataupun sebagai timbalan pengurus bank, cawangan bank. Jadi mungkin kita ada kuasa untuk menyelesaikan masalah itu. Berikan dia penyelesaian itu sekiranya boleh sekarang juga. Latu juga, biar dia faham bahawa kita ni prihatin terhadap masalah yang dihadapinya. Tetapi sekurang-kurangnya tuan-tuan sekalian ialah gunakan borang dan catat, ambillah maklumat dari beliau itu tentang apa yang beliau komplainkan. Seperti kita pergi ke balai polis membuat laporan sedetail demikian. Ini dapat melegakan, dapat memberi suatu signal atau message kepada mereka yang bermasalah tadi, bahawa kita prihatin terhadap masalah yang dihadapinya. Yang ketujuh tuan-tuan sekalian ialah, ini satu nasihat yang penting bagi mereka yang terlibat dalam bisnes ataupun dalam organisasi yang memang sehari itu mereka bertemu dengan 30 orang, 50 orang, 100 orang pelanggan. Mereka yang menjadi telefonis sebagai contoh di organisasi besar, mereka menerima panggilan di antara 100 hingga 1000 panggilan sehari. Tidak mungkin dalam hari itu mereka akan tidak bertemu dengan pelanggan bermasalah. Jadi nasihat saya terakhir sekali dan yang ketujuh ialah, baliklah ke rumah pada malam itu dengan jiwa yang tenang. Jangan kita ada perasaan ingin membalas dendam. Do not bring the problem to your home. Maksudnya ialah jangan kita membawa pulang dengan penuh emosi masalah yang kita hadapi pada pagi itu. Tetapi tuan-tuan sekalian, but of course, kita ni manusia biasa. Kita mempunyai perasaan, sekiranya kita diherdik. Saya dapati bahawa dalam saya punya kajian secara rambang, dalam saya kendalikan kursus-kursus, didapati bahawa dalam seminggu atau sebulan sebagai contoh, mereka yang berhadapan dengan pelanggan di kaunter-kaunter, tidak kurang daripada sebulan sekali mereka berhadapan dengan pelanggan yang memang agresif sungguh. Agresif tuan-tuan, maknanya marahnya dengan air muka yang ada menumbuk meja macam-macam. Jadi saya rasa tidak mungkin kita ni sebagai seorang manusia biasa pulang dengan senyuman. Sekiranya tuan-tuan berhadapan dengan suasana macam itu, sekiranya ini berlarutan, mungkin tuan-tuan memerlukan suatu
keadaan yang rehat. Tuan-tuan perlu dipindahkan kepada unit yang lain. Saya rasa sudah muak, sudah jemu, sudah pening kepala. Saya pun sudah kena migrain. Berterus teranglah kepada beliau. Mungkin dengan kefahaman ini beliau dapat membantu kita untuk diletakkan di unit atau jabatan yang lain. Ataupun sekiranya keadaan begitu runcing sekali, mula-mula sekali berbincanglah dengan mereka yang paling hampir dengan kita. Suami kita, isteri kita, keluarga kita. Ataupun sekiranya ini sudah berlarutan, berjumpa dengan kaunselor-kaunselor kerjaya. Ataupun akhir sekali sekiranya ini sudah sampai tahap yang begitu tinggi sekali, berjumpa dengan pakar psikologi ataupun clinical psychiatrist di hospital-hospital agar mereka dapat memberi bantuan kepada kita. Tetapi ingat, yang nombor 7, saya lebih suka sekiranya tuan-tuan dapat membuat suatu stress management dengan tidak membawa pulang masalah yang kita hadapi di pejabat, yakni berhadapan dengan pelanggan yang bermasalah. Ini tidak bermaksud bahawa kita tidak berhadapan dengan masalah. Sekiranya ya, bincangkan dengan orang terdekat. Jumpalah dengan pakar psikologi agar kita dapat menghadapi masalah ini secara tenang dan bersama-sama dengan mereka yang kita tercinta di sekeliling kita. Selamat mencuba tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey brother,